blog ni cikgu dah ketinggalan zaman. Dah lama dah orang tak baca cikgu. Orang tengok dekat YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidik, salam sejahtera dari saya Akin, seorang tutor dan juga blogger yang berkongsi tentang pelajar-pelajar yang mengambil subjek prinsip akaun dan juga berkongsi tentang fantastic account show dalam channel Cikgu Akin Account. Hari ini saya nak berkongsi dengan semua tentang kenapa pentingnya media sosial ni kepada para pendidik. Jadi memandangkan saya berada dalam bidang tutoring ni sejak tahun 2015 sehingga hari ni, alhamdulillah hingga 2021, daripada seorang home tutor yang biasa kita upgrade kepada speaker online dan online tutor. So alhamdulillah peluang yang diberikan ni sangat cerah dan kita menerima peluang ni dengan hati yang terbuka dan cuba untuk perbaiki segala kekurangan dan kelemahan dari masa ke semasa. So hari ni santai je nak berkongsi dengan semua kenapa pentingnya media sosial ni kepada para pendidik, kepada guru-guru, kepada tutor. Tak kisah sama ada tutor baru ataupun tutor yang lama. Jadi kat sini saya kongsikan ataupun saya compilekan kepada 3 sebab kenapa pentingnya media sosial ni. Sebelum ni saya pernah kongsikan tentang tajuk yang sama dalam Facebook page Tutor Professional Malaysia dalam slot Fantasy Online Booster. So dalam tu saya kongsikan beberapa reason apa pentingnya media sosial ni. So kita sedia maklum dengan keadaan pandemik sekarang, terlalu banyak kerja yang nak dibuat dalam satu masa. Cikgu sekolah dengan kerja pengkeranian dia, sediakan homework untuk student buat, kelas dan sebagainya. So sama juga dengan tutor ataupun guru-guru tuition di luar. So guru-guru tuition sebagai pelengkap kepada apa yang guru-guru di sekolah tak dapat nak buat bersama dengan student. Ini berdasarkan pengalaman sendiri. Memandangkan saya seorang blogger, lifestyle blogger dari tahun 2010, which is masa tu 16 ke 17 tahun. Jadi apa yang saya nak kongsikan hari ini adalah tutor yang mengadu. So ramai tutor di bawah kelolaan saya di CMN Petaling Jaya, diorang mengadu. Katanya, cikgu, saya dah mengajar 10 tahun dah cikgu. Saya rasa macam setiap tahun saya buat benda yang sama je. Saya macam tak jumpa pembaharuan. Saya tak nampak apa yang saya nak pergi seterusnya. Sebab dia bukanlah dalam bidang pendidikan, tapi dia minat untuk mengajar, untuk berkongsi ilmu. So dia cakap macam tu dengan saya. Menjadikan saya terfikir, mungkin dia rasa bosan sebab kena sediakan benda yang sama setiap tahun. Dan ramai student, so kena sediakan banyak. So benda tu jadi beban lah sedikit. Sediakan benda yang sama kan, dengan rutin harian lagi, dengan komitmen lagi, dengan pengurusan lagi, mengajar lagi. So terlalu banyak benda. Jadi inilah antara sebab kenapa medium ini yang saya ketengahkan. Sebab saya nampak, sebab saya pun seorang blogger, jadi saya nampak, oh ini kegunaan, ini medium yang guru-guru ataupun cikgu-cikgu boleh gunakan sebagai satu medium untuk menyimpan guru-guru ni punya bahan. Okay, so yang pertama sekali, lebih sistematik. Pengurusan cikgu tu sendiri, pengurusan guru tu sendiri lebih sistematik sebab dengan adanya blog ataupun mungkin kalau macam sebelum ni biasa simpan di Facebook, betul? Di Facebook ada guru-guru yang simpan materials di Facebook group. So group tu private kan. Tapi yang ini mungkin cara lebih upgrade sikit, boleh je daftar di Blogger. So untuk pengetahuan semua, blogger.com tu adalah satu platform yang percuma lah, yang disediakan oleh Google sendiri. Jadi kita boleh je gunakan, tak perlu nak upgrade yang mahal, tak perlu yang bayar punya. Kita ambil yang free, which is blogger.com, dan daftar, dan kita upload kita punya bahan tu dekat dalam blogger tu. So maksudnya setiap tahun kita tak perlu nak mencari lagi bahan-bahan yang sebelum-sebelum ni, tak perlu nak explore lagi buku-buku, latihan-latihan yang sebelum-sebelum ni kita dah buat kan, untuk student yang sama, untuk mudahkan urusan tu supaya lebih tersusun. So kita upload siap-siap dekat dalam folder-folder dalam blog tu. Jadi kalau macam kita dah ada student untuk next year, kita cuma bagi arahan saja, okey awak download bahan daripada page ni. Boleh je kalau kita nak pakai Google Drive, tak ada masalah, okey je. Cumanya bahan-bahan tu student kena tanya dulu, bagi link dulu baru boleh download. Tapi kalau dekat dalam blog ni kita dah bagi siap-siap, dah public kan. Jadi kalau macam orang luar pun nak juga bahan tu pun boleh, silakan. Okey, kemudian kita pergi yang kedua. Jadi sebagai tutor ataupun sebagai pendidik ni, kita perlukan blog
sebagai salah satu medium untuk bina trust. Orang kata kalau kita lebih serius dalam kita punya bidang, jadi kalau macam kita merupakan tutor yang sepenuh masa seperti saya sendiri, kita mesti memikirkan apa caranya supaya in future, kalau ada klien-klien ataupun prospek, bila dia tengok kita punya portfolio, dia tengok kita punya e-resume, dia tengok kita punya online resume, dia rasa tertarik. Blog ni merupakan salah satu daripada cara untuk kita bina trust lain daripada Facebook page. So Facebook page ni boleh je kita nak buat banyak-banyak kan. So maksudnya kita buat Facebook page, kita buat Instagram, kita buat Twitter, kita buat apa sahaja platform lain. So, kita boleh integrate all the media social ni, kita masukkan dekat dalam satu tempat yang sama, iaitu blog. Jadi, bila parents ataupun prospek ni, dia tengok, dia cari dekat dalam Google, tiba-tiba dia nampak kita punya blog. So, dia rasa macam, baguslah cikgu ni. So, cikgu matematik contohnya. Secara automatik, dia dah nampak yang kita serius dengan kita punya kerjaya. Dia tengok kita punya feedback, dia tengok kita punya segala macam activities yang kita buat dengan student, kita upload dekat dalam blog tu. So menjadikan klien ataupun prospek akan lebih tertarik dengan kita punya servis. Okay, so yang ketiga, ramai orang cakap blog ni cikgu dah ketinggalan zaman. Pernah dengar tak yang tu? Blog ni sebenarnya cikgu dah ketinggalan zaman, dah lama dah orang tak baca cikgu, orang tengok dekat YouTube. Tapi percaya atau tidak, bila kita ada banyak platform, kita ada blog, kita ada YouTube juga. So secara tak langsung, yang ada dekat YouTube tu, bila kita buat video, kita tak akan mampu untuk jawab semua jawapan di ruangan komen, betul? So macam mana caranya untuk kita, mungkin orang kata macam kita jenis yang suka berkongsi kepada orang. Jadi kalau macam ada student tanya, kita boleh terus jawab walaupun dia tak masuk dalam kelas dengan kita. So saya percaya ramai je student yang jenis suka tanya based on soalan yang dia tak tahu saja. So dia tak masuk tuition pun. Tapi in our view, kita prefer untuk masuk kelas, cuma mungkin dia tak mampu ataupun ada beberapa kekangan yang lain. So kita tak ada salahkan student tu, tapi the main point is kita sendiri nak bantu tak student tu, kita sendiri nak tak tolong student tu faham apa persoalan yang dia nak tanya tu. So di sinilah medium dia. Selain daripada Facebook, Instagram, kita boleh reply jawapan tu, tapi setakat itu je lah. Maksudnya orang tak akan baca komen yang panjang-panjang berjela. Tapi bila kita masukkan dekat dalam blog dan kita susun, ini adalah soalan, ini adalah jawapan, ini soalan, ini jawapan. Bila kita susun macam tu, so student yang ada persoalan yang sama macam student yang awal tadi tu, so bila dia baca komen atau dia baca soalan berserta dengan jawapan yang kita kongsikan dekat dalam blog tu, so dia rasa macam, oh, ada juga ya orang yang ada persoalan yang sama macam aku tanya ni. So bila kita dah pernah jawab sebelum ni, so tak payahlah kita nak repeat lagi. So bila ada student yang tanya lagi, cikgu macam mana nak jawab soalan macam ni? Oh, sekejap cikgu bagi artikel kepada soalan. Soalan dah pernah ada, orang tanya dulu. Okay, menjadikan kita punya blog ni nampak lebih pakar. Itulah poin yang nombor 3. Kita akan nampak kepakaran ataupun kita akan lebih pakar dalam kita punya bidang tu. Contohnya kalau macam kita berkongsi tentang matematik. Jadi pelajar yang masuk dalam kita punya blog tu memang fokus dia untuk matematik sahaja. Jadi ini adalah antara kenapa media sosial seperti blog ni sangat penting untuk seorang pendidik. Jadi itu saja. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.